Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hampa ada buat apa tu? Aku ada ni dekat sebelah Elite Highway bersama dengan Audi A3 S-Line. Jadi aku dah lama sebenarnya tak bawa kereta sedan Audi, dan setiap sekian lama aku dapat satu kereta yang comel. Aku suka kereta saiz ni lah, maksudnya saiz antara kecil sikit pada 3 Series, kecil sikit pada Audi A4, kereta comel-comel lah. Dan S3 ni memang salah satu kereta yang fight dengan BMW 2 Series dan juga Mercedes A-Class sedan ataupun A-Class yang coupe itulah, CLA. So kereta ni memang merupakan satu produk yang nampak jelas sebuah Audi lah, daripada reka bentuk luar sampai ke dalam, kepada sifat pemanduan dan sebagainya. Okey, sebelum kita cerita dengan lebih lanjut, lepas kita tengok reka bentuk kereta ni dengan lebih dekat lagi. Jadi daripada sudut ni memang kita nampak Audi ni cukup agresif terutama sekali bila dia mengekalkan dengan grill single aperture yang besar ni. Audi masih lagi menggunakan single aperture grill untuk kereta-kereta ICE mereka. In fact, kereta-kereta EV mereka pun menggunakan bentuk yang sama di bahagian depan walaupun dah tak ada grill. Jadi untuk kereta ni dia akan bentuk yang lainnya, lampu pun nampak agresif, nampak bertaring dan sebagainya. Dan di bahagian depan ni bentuk trapezoidal tu diulang-ulang balik ke dalam dia punya grill dan juga ke ruang tepi itulah yang nampak macam kono-kono macam ada air scoop, tapi sebenarnya tak ada air scoop lah. So kereta ni adalah satu kereta compact segmen B lah, kita katakan segmen B plus, di mana ianya sebuah kereta yang kalau kita tengok daripada luar, kita nampak kereta ni taklah nampak kecil sangat, taklah nampak besar sangat. Dia punya proportion tu just nice. Ini typical of Audi lah. They come up usually with a very balanced looking car. Now memang kereta yang nampak balance ni dia lebih evergreen lah. Tetapi bila masa kita tengok dia sekarang, because ada kekurangan visual tension, mungkin dia kurang menarik kepada mata kita. Jadi kereta ni nampak begitu balance dan begitu elegan, tetapi mungkin setengah orang kata nampak macam terlalu plain sikit lah. Saya okey dengan shape ni, dan saya suka kemasan krom di sekeliling tingkap yang menjadikan sebenarnya satu kemasan yang menceriakan reka bentuk luar kereta ni lah. Reka bentuk lampu belakang ni memang dia orang ambil usaha yang agak banyak untuk menghasilkannya. Ianya satu efek 3D yang nampak jelas kat situ. It's a very 3D design. Dan of course Audi typically memang ada built-in decklit spoiler. So secara keseluruhan kereta ni memang satu kereta yang nampak akan evergreen lah, akan lama, akan kekal segar reka bentuk ni. Tetapi seperti biasa, kereta yang nampak segar macam ini dia jarang akan menarik perhatian pada masa sekarang. So nanti dah lama kereta ni akan menjadi satu shape yang klasik, dan saya rasa ini yang akan membuatkan kereta ni, kalau kita nak beli, kita boleh simpan lama, sebab dia punya shape ni akan retain dia punya freshness agak lama juga. Dari segi pencirian kita tengok dekat bahagian bonnet ni dia ada 4 garisan, barisan tengah dan garisan tepi 2 ni. Ini membantu untuk menghasilkan satu visual yang nampak macam bonnet ni panjang lah. So daripada tepi ni pun kita tengok bila ada banyak barisan ni, dia tarik mata kita, nampak macam bonnet ni panjang. Dan of course kita tengok dia punya depan ni pun sama sebenarnya, panjang tapi dia tarik ke tepi supaya nampak lebih dynamic lagi. Dan of course this is being VAG, dia orang suka main dengan bucu-bucu yang tajam macam ni lah. Semua bucu-bucu ni tajam walaupun dekat bonnet ni bucu-bucu tajam digunakan. Kat sini pun ada nampak ni, dia habis betul-betul kat sini berbucu tajam kat sini So ini semua benda-benda yang susah nak dibuat Kita tengok tu betapa halusnya dia habis kat ujung These are things yang memang susah nak buat dari segi stamping, tapi itulah dia benda-benda yang Audi, Volkswagen Group suka show off. Kat tepi pun kita nampak permainan permukaan kat sini macam dia main dengan dia punya wheel arch tu, nak bagi dia nampak lebih lebar. So this car is full of highly technical detail, dan penyudahnya kereta ni dari segi reka bentuk pun nampak agak technical juga. Suka ke ataupun hampa suka yang reka bentuk yang lebih lembut macam digunakan oleh Mercedes-Benz sekarang. BMW pun agak technical juga dia punya rupa dah. Audi A3 sedan ni ditawarkan dengan kabin yang serba hitam Ini kabin yang memang dikatakan menjadi pilihan orang Malaysia
Sebab katanya orang Malaysia suka kabin hitam sebab sporty, sebab nampak masculine. Dan kabin A3 ni ataupun kabin Audi secara keseluruhannya lah memang nampak masculine. Tetapi Audi A3 dia punya kabin memang saya rasa lebih masculine daripada biasa. Sebab saya kata macam tu ialah kerana dia bersudut-sudut dan bersegi-segi kabin ni. Semua kemasannya bersudut-sudut dan bersegi-segi, dengan ada corong aircon yang ada macam kepak pula di sekeliling ataupun di kiri dan kanan meter. Dan kemudiannya ada skrin besar di tengah-tengah, dan dua lagi corong aircon tersepit kat sebelah sana. Jadi fokus mereka bentuk kereta ni ataupun prioriti ataupun keutamaan yang diberikan ialah kepada meter pemandu ataupun skrin pemandu dan juga skrin tengah. Itu yang diberikan fokus, dan benda-benda lain semua kena kena ikut rentak dua benda ni. Jadi yang ini memang kita faham untuk pemandu ni tak boleh nak buat apa lah, memang dia kena duduk dekat situ lah. Cuma kenapa corong aircon ni naik ke atas sini? Jadi kenapa corong aircon yang tengah ni naik ke atas ialah kerana ada skrin. Sebab ada skrin, jadi corong aircon tak boleh duduk di bawah. Bila corong aircon tu tak boleh duduk di bawah, hak sebelah sini pun dia ikut lah supaya dia jadi mirror image so nampak lebih symmetrical. So bila benda-benda ni semua jadi macam ni, nampaknya dia punya priority dia lah kepada skrin tengah dan meter tu lah, macam saya cakap tadi. Sebab meter tu pun tak boleh nak bergerak. Jadi bila kita angkat yang ni pula ke sini, kita tengok dekat sini akan ada ruang kosong. Ada ruang kosong dekat tepi ni, tempat-tempat letakkan aturan lampu fog lamp dan juga aturan lampu depan lah, sudut lampu depan tu fog lamp dengan fog lamp belakang, dan juga lampu auto headlight ni. Di bahagian tengah pula, disebabkan ada skrin besar di situ, mana lagi nak letak corong aircon sebelah kiri. Jadi terpaksa lah letak dekat sebelah sana, depan penumpang depan. So kat situ nampak memang ada kompromi sebab mahukan estetik yang begitu teratur, estetik yang sangat masculine lah pada saya. Which is fine sebab memang Audi mempunyai image yang macam tu pun. Dan A3 ni macam kita dah tengok dekat luar pun memang mempunyai estetik yang masculine. So diteruskan ke bahagian dalam. Ada benda yang saya rasa make sense sangat dekat dalam Audi ni. Maksudnya contohnya bila diletakkan dekat bawah skrin sesentuh tu butang kawalan untuk penghawa dingin dan juga beberapa lagi butang kawalan untuk drive mode dan sebagainya. Dan kereta ni datang dengan dual zone climate control dan juga ada aircon max punya button untuk senang kita masuk ke kabin panas, tolak tu max, dia akan jadi sejuk. Cuma masalahnya, dan di sinilah kita mula rasa macam kereta ni mungkin spesifikasi dia boleh dipertingkatkan lah. Sebagai contoh, aircon button tadi tu, butang-butang untuk aircon tadi tu, memang kedudukan tu cantik dah. Cuma masalahnya dia pada waktu malam dia tak menyala. Jadi bila dia tak menyala pada waktu malam, kita pun tak tahu butang tu fungsi dia apa. Saya pastilah kalau kita dah memiliki kereta ni dah lama, mungkin tak ada masalah, kita dah tahu semua fungsi apa di mana. Tapi untuk kali pertama kita pakai, dan macam saya bila saya menguji kereta, saya tak begitu nampak. Dan ada juga pembeli-pembeli yang tak pernah hafal di mana butang dia nak kena tengok. So bila gelap waktu malam, kita tak tahu fungsi dia mana. Kita mungkin tergerak nak sentuh skrin tadi tu, tapi skrin kat bawah ni bukan skrin sesentuh, dia skrin LCD biasa. Butang dekat bawah ni yang mengawal fungsi-fungsi. Dan waktu malam memang sangat-sangat gelap, pasal lampu suasana pun tak ada di bawah ni. Kalau ada lampu suasana mungkin nampak sikit lah butang-butang tu berada di mana. So benda-benda macam tu membuatkan kereta ni rasa macam kenapa benda-benda ni tak ada di situ. Satu lagi benda yang tak ada ialah butang ataupun switch kunci di penumpang depan. Selalunya kereta-kereta Jerman memang ada switch kunci seperti mana yang ada dekat sebelah pemandu ni. Dekat sebelah penumpang depan pun ada. Penumpang belakang tu selalunya hanya ada bila spek yang tinggi lah. Tapi untuk kereta Jerman macam ni yang harga dia sangat premium, ni memang bukan premium, ini harga prestige. Bila dah kereta harga prestige, saya rasa patut ada lah benda-benda tu, walaupun ini spesifikasi yang paling asas. Sebab ini tetap sebuah jenama prestige dan tetap sebuah produk yang prestige. Lagi satu, di bahagian tengah ni, di konsol tengah ni, kita juga ada dua butang. Lagi sekali di sini ialah symmetrical lah. Benda ni ada simetri dia, jadi dua butang bulat dan satu aturan tengah untuk gear. Dan sebelah kanan engine start button, di sebelah kiri tu ada haptic button untuk sistem hiburan, di mana ada mute button, power button dengan volume button. Bukan volume button, volume slider. Volume tu bulat, itu kita kena gelintir ada lagu ni, dia jadi dia bergerak. So saya rasa
okey nak menggunakan touch screen ataupun haptic touch capacitance switch ni, tapi sebagai produk prestige saya rasa reka bentuk ni kena diperbaiki lah, pasal nampak terlalu mudah, terlalu simple sehingga dia crashing ataupun bergaduh dengan sekelilingnya. Dia nampak kurang premium, yang kelilingnya nampak sangat premium. Dia punya kawan dia adalah ni lah, mat plastik kat tengah-tengah ni, yang petanda PRND tadi tu. Yang tu pun kelihatan kurang premium daripada sekelilingnya, sebab kat sekeliling ni adalah piano black, lepas tu ada kemasan berwarna logam. Kat belakang ni sikit pula ada cup holder. Cup holder ni dia ada macam batang ni lah untuk pegang cawan ni. Dan yang belah depan ni dah macam loose sikit dah lah. Kereta ni ada 13,000 km, yang ni dah macam tak apa nak menangkap sikit. So terpulang lah pada masing-masing macam mana. Dari segi tempat duduk pula saya tak ada isu. Tempat duduk memang A1. Kursi ni ada kawalan apa orang panggil lumbar support, dan bawah under thigh support pun kita boleh panjangkan dan pendekkan. So itu kelebihan yang pada saya sangat penting, sebab kereta ni kereta prestige, dan kursi ni juga dia bagi corak dekat dia punya kulit ni, dijahit corak, dan juga ada logo S-Line. Kualiti bahan di dalam kabin ni saya kata yang ada yang cemerlang. Contoh pintu ni kat bahagian atas ni cemerlang, tapi kat sini dah plastik keras. Sini plastik lembut balik, berbalut, sini lembut balik. Tapi kat sini ada tiba-tiba dah plastik keras, yang saya tengok macam tak berapa jelas kenapa dibiarkan plastik keras di sini. Dan kalau nak dipilihkan plastik keras pun, kenapa dipilih tekstur ataupun kadar kemasan permukaan yang agak kasar begini. Sebab memang rasa rough to the touch lah, ataupun berasa kasar bila kita pegang. Kursi ni sendiri sangat menyokong badan kita. So saya rasa untuk perjalanan jauh memang tak ada isu dan tak penat. Kita kat shoulder ni pun ada kepak dia untuk menyokong badan kita. Dan dia punya driving position ni saya rasa okey sangat lah, tak ada isu. Ergonomics selalu typically kereta Jerman jarang ada isu besar ergonomics lah. Yang ni pun sama lah, tak ada isu sangat ergonomics. Steering ni juga boleh dilaraskan boleh capaian dan juga sudut. Dan kadar capaian ataupun nisbah capaian dan nisbah sudut tu memang agak besar juga, cukup untuk memberi keselesaan ataupun memberikan kepuasan kepada siapa sajalah. Ini saya tengok ni jauh, ni paling dekat dengan saya lah ni. Dan bila saya tarik ke paling dekat dengan saya, memang rasa sangat-sangat sporty lah. Bila kita pandu kan, kita nak dekat steady dengan kita kan, terutamanya bila kita nak pandu dengan laju lah. Saya tahu setengah orang suka duduk jauh macam tu. Itu sebenarnya tak sedap bila kita nak pandu laju. Kalau kita tengok advanced driving tu, dia akan suruh kita tolak lagi depan lagi lah, sampai lutut dia pun dekat dah dengan ni. Saya tak apalah berkenan sangat dekat sangat. Selagi kaki saya boleh tekan sampai habis dan masih lagi bengkok, saya okey je. Dan yang ini memang tangan saya selesa, pergelangan tangan berada di atas steering. So driving position tip top, tak ada komplain. Ergonomics tip top, tak ada komplain, kecuali butang yang tidak bernyala pada waktu malam. Ruang kabin belakang pun agak okey, bekas sini sebuah kereta compact. Saya tinggi 5 kaki 11, saya boleh duduk di belakang saya, tetapi hanya bukan sesuai untuk perjalanan jarak jauh lah. Pasal perkedudukan kursi belakang tu, kursi tu agak rendah sikit, kerana roofline ni agak sloping. Dia tinggi pada, macam mana tahu, saya rasa macam kursi tu rendah lah. Mungkin sebab kaki kita rapat lah, masa kaki kita tak boleh nak berlunjur sangat. Kursi depan ni dah ada, menyebabkan kereta ni rasa macam sempit sikit lah. Dan juga sudut sandaran belakang tu agak tegak dan agak agresif, jadi membuatkan untuk duduk belakang kurang selesa. Nasib baik ada peletak tangan tengah, tempat rehat tangan di bahagian tengah, yang itu membantu sikit lah untuk kita berasa lebih tenang untuk perjalanan yang jarak sederhana. Saya rasa kalau perjalanan jarak jauh, orang dewasa yang tinggi 5 kaki 10, 5 kaki 11 tak sesuai lah duduk di belakang. Kereta ni bila kita pandu dengan berhati-hati, dengan berjaga-jaga, memang boleh mencapai kadar penggunaan bahan api yang agak rendah. Semalam kita capai lebih kurang 5.9 liter per 100 km, berjalan lebih kurang dalam 90 km daripada Bangsa kita pergi ke Setia Alam dan balik.
dan dapat lebih kurang dalam 5.9 liter per 100 km. Satu angka yang agak bagus untuk sebuah kereta yang boleh memberikan pemanduan yang agak bersemangat lah. Bila kita pandu dengan laju, of course dia menggunakan minyak pada kadar yang jauh lebih tinggi daripada biasa. Macam hari ni pun bila saya memandu dengan bertenaga sikit, kadar penggunaan bahan api dia adalah 11.7 liter untuk setiap 100 km, melebihi satu kali ganda daripada semalam, di mana kita memandu dengan sangat berhemah. Bukanlah sangat berhemah, maksudnya tak perlahan, kita maintain kelajuan 70, 80 dan kebanyakan masa 80 hingga 110 km sejam, kita mendapat 5.9 liter per 100 km. Benda ni saya selalu akan bangkitkan, iaitu untuk sebuah kereta yang berharga prestige. Ni bukan premium dah, dia premium, beyond premium, ni kita panggil prestige dah. Dengan harga prestige, ia tidak datang dengan adaptive cruise control. Benda ni dia datang dengan cruise control dan lane keeping assist ataupun lane centering, tapi tidak ada adaptive cruise control. Dia ada ciri macam auto emergency braking dan sebagainya, tapi tak ada adaptive cruise control. Saya rasa pada harga prestige tak logik dia tak bagi benda tu. Saya rasa sistem adaptive cruise control ni dah jadi patutnya ciri wajib untuk semua kereta pada harga prestige. Di Malaysia, kereta ni harga prestige. Mungkin di Germany ada kereta yang harga mampu milik. Mungkin dia yang dikirakan sebabkan kadar pendapatan yang lebih tinggi ke apakah. Mungkin A3 base model ni dikira sebagai kereta mampu milik prestige kan? Ataupun I don't know, whatever lah kategori dia, kayak harga macam biasa lah. Tapi kat sini ini bukan harga biasa, 300,000. Jadi yang ini memerlukan satu penyelesaian yang berbeza. Dan saya sangat-sangat berharap lah, dan ini kita dah banyak kali sebut kepada German manufacturers lah, setengah tu dah mula tawarkan, tapi still dia punya base model kebanyakannya tidak ada adaptive cruise control. Dan ini hampir menjadi satu jenayah lah di Malaysia ni, sebab bila kita beli Pro2 Myvi pun dah ada adaptive cruise control, menjadikan satu benda yang memalukan lah bila kita tengok kereta ni dan tak ada adaptive cruise control. Saya memang rasa tak gembira bila saya tengok kereta premium ataupun kereta prestige yang tidak mempunyai adaptive cruise control. Sekarang ni kereta jenama-jenama Jepun dah mula menawarkan pada hampir semua model mereka. Mungkin top variant saja, tapi semua model dah ada. Jadi kita bayangkan untuk jenama Malaysia, kalau Myvi pun dah ada, yang bawah pada Myvi mungkin kalau tak ada tak apa, tapi atas pada Myvi semua nak kena tawarkan dah lah features tu. Dan kalau kereta tu harga dia atas pada 100,000, saya dah kata patut bagi je lah kan. Dan kalau atas pada 200,000, kalau tak ada tu menjadi satu yang memalukan. Kalau atas pada 250,000 atau 300,000 tak ada, it's a crime. Okay, it's a crime tak ada adaptive cruise control. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana kereta-kereta prestige ni orang beli untuk dapat keselesaan, dan adaptive cruise control adalah satu ciri keselesaan yang sangat-sangat penting. Saya faham tak ramai orang gunakan, tapi nanti orang akan mula gunakan. Jadi benda tu dalam masa tak lama lagi lah, sebab jenama biasa dah mula pakai. Kalau masa awal tahun 2000 dulu, memang benda ni sangat-sangat rare. Hanya Mercedes S-Class, 7 Series saja yang ada, 5 Series pun tak jumpa, E-Class pun hanya top spec saja yang ada. Tapi sekarang bila kereta biasa dah ada, kereta ni bila nak dijual nanti kepada pasaran terpakai, apa yang akan dilihat oleh pembeli? Dia mungkin nak tengok juga benda tu. Dan bila tak ada, apakah pendapat dia orang tentang kereta ni? Bila tak ada ciri-ciri pembantuan pemandu yang boleh kita katakan asas lah, sebab kereta mampu milik pun ada. Itulah benda yang menjadi isu sikit lah kepada kita, kepada saya lah. Dari segi pemanduan yang lain, maksudnya dari segi prestasi enjin, prestasi kotak gear dan sebagainya, memang tidak mendatangkan satu komplain pun lah daripada saya. Sebab memang Audi A3 ni mempunyai keupayaan untuk menjadikan sebarang pemanduan tu satu pemanduan yang seronok lah kan, boleh make a smile lah, buat kita tersengih lah. Cuma saya rasa dia punya response in terms of gear shift tu macam dia lama sikit lah. Saya tak tahu, mungkin setting dia ke apa ke, mungkin boleh bagi cepat sikit ke macam mana, saya pun tak tahu. Tapi of course dia punya gearbox ni memang lembut lah. Kalau kita medium throttle, tukar gear memang tak berasa lah, memang tak berasa. Dia naik ke turun gear memang tak berasa sangat. More than partial throttle means kalau more than 50% throttle, kita start rasa ada gear change lah. Bila kita full throttle, memang kita akan rasa lah gear change macam mana.
Bila kita mula memandu di lebuh raya lah, bila kita mula terasa sangat kekurangan bila tidak ada sistem adaptive cruise control. Sistem cruise control biasa tu membantu, tetapi bila kereta depan tu perlahan dan kita kena take over balik lah kan. So dia tak begitu smooth, pemanduan kita tidak begitu selesa berbanding dengan kereta yang mempunyai adaptive cruise control. Tengok sekarang kalau kita memandu dengan tenang, maksudnya partial throttle, 1/4, 25% throttle, gearbox tu ditukar gear dengan bunyi je. Cuma kereta ni kalau you perasan, bunyi daripada jalan tu agak kuat sikit. Saya pun tak pasti sama ada ni disebabkan oleh tayar yang digunakan, ataupun faktor-faktor lain ke, bushing keras ke apa ke. Sebab dia punya ride quality dia okey. Pada kadar kelajuan sederhana dan tinggi, memang dia punya keselesaan, kadar ride quality dia cukup bagus, kerana memang tak rasa perubahan permukaan yang kecil-kecil tu. Kita dengar bunyi tapi kita tak rasa sangat, dan benda ni dia meningkat lebih bagus sampailah kelajuan lebuh raya, dan lebih sikit pun masih lagi dia punya kadar cara dia menghilangkanlah permukaan yang kecil-kecil ni. Memang cukup terror lah. Maksudnya kat atas lebuh raya kalau ada line kuning ke, permukaan jalan pecah sikit, kita dengar bunyi kereta lalu dedeng, tapi tak rasa masuk dalam kabin. Bila kelajuan rendah dia rasa sikit, sebab memang kereta tu ditala untuk optimum pada kelajuan lebuh raya. Typical untuk kereta Jerman ni, memang dia paling happy sekali bila kita memandu pada sekitar dalam 140 sampai 160 km sejam. Bawah pada tu dia rasa slow sikit, kita mungkin rasa macam mengantuk sikit lah. Dan atas dalam jalan bandar, memang kadang-kadang kita akan rasa agak keras sikit dia punya ride quality dia. Okey, jadi setelah kita memandu kereta ni beberapa hari, aku rasa ianya sebuah package yang sebenarnya agak menarik. Cuma bila dia sampai ke Malaysia, dan kerana kereta ni adalah CBU, dipasang lengkap sepenuhnya sebelum masuk ke Malaysia, jadi harga dia tu agak mahal sikit. Dan dengan harga yang mahal tu sebenarnya tak menjadi isu sangat kalau semua pesaing-pesaing dia menawarkan produk yang lebih kurang sama pada harga yang sama. Tapi masalahnya disebabkan jenama-jenama Jerman yang lain seperti BMW dan Mercedes-Benz dah bertapak lebih lama di Malaysia ni, dan mereka menawarkan produk-produk yang serupa pada harga yang lebih menarik, kerana mereka telah mula memasang produk-produk mereka secara tempatan lebih lama dulu. Jadi bila kita tengok A3 ni dengan harga dia dan spesifikasi yang ditawarkan, memang mungkin kita akan berasa, alamak, patutkah saya beli kereta ni? Terutama sekali bila kita fikirkan kereta-kereta yang lain tu pun bukannya grade import ke apakah, tetap datang dengan waranti yang sama daripada manufacturer. So kalau saya rasa untuk peminat-peminat Audi, dia orang akan okey dengan benda ni, sebab dia akan kata kereta ni CBU. Ada juga orang yang snobbish macam itulah, dia kata kereta CBU tu significantly better dan kereta CKD dan apa sebagainya lah. So kat situ memang ada satu daya penarik lah, saya setuju dan saya akur. Cuma saya rasa ini menyekat lah ataupun menghalang Audi daripada mendapat angka jualan yang lebih besar. But saya rasa Audi memang tidak mengejar angka jualan, kerana dia orang memang tak ada pilihan sekarang. Mungkin sekarang ni dia orang mungkin rasa dah agak lambat dia orang masuk ke dalam segmen ni di Malaysia, kerana keadaan sekarang di mana orang kata kereta elektrik sudah mula bertapak. Jadi Audi pun baru-baru ni melancarkan 7 varian daripada 3 model kereta elektrik. Jadi saya rasa model-model yang ICE ini akan terus menjadi model niche, dan kereta-kereta seperti A3 ni akan terus ditawarkan pada harga yang sangat prestige. Walaupun dia punya spesifikasi dia mungkin tidak dapat bersaing, tetap akan menjadi pilihan untuk peminat-peminat Audi. Okey, sampai situ je saya punya wait. Apa kata kita bagi skor lah. Okey, kita bagi skor. Dari segi reka bentuk kereta ni, saya rasa Audi perlu melakukan satu perubahan lah, pasal bentuk ni bukan tak cantik, tapi dah lama digunakan gaya ni, dia memerlukan satu perubahan. So saya bagi dia 7/10. Reka bentuk dalam kabin sebenarnya saya suka sangat reka bentuk kabin dia, tetapi terdapat beberapa kompromi lah, seperti reka bentuk corong aircon tu
yang memang berada kedudukan yang mungkin tidak optimum, dan juga butang-butang yang tidak bercahaya pada waktu malam. Yang itu menjadikan isu sikit pada reka bentuk dalam. So saya bagi 7.5/10 walaupun saya suka. Dari segi practicality pun saya kena kurangkan sikit lah, sebab isu-isu macam tu lah, di mana benda-benda yang patutnya gunakan tombol mechanical ataupun reka bentuk switch yang lebih bagus yang boleh memudahkan kita tidak ditawarkan. So practicality pun saya bagi 7/10. Untuk dia punya pemanduan ni memang sedap lah kereta ni. Sebenarnya kita buat pada kereta yang tinggi pun, pada jalan yang bergalon pun, dia punya body control memang solid. Untuk dia punya high speed secondary ride pun, medium to high speed secondary ride dia bagus. Cuma low speed tu agak keras sikit pada typical of Audi lah. So pemanduan saya bagi dia 7.5/10 lah. Nilai untuk wang anda, saya rasa kereta ni disebabkan CBU dia tak dapat nilai yang bagus lah. Walaupun setengah orang kata CBU is better build quality, katakanlah, pada saya tetap 7/10. So secara keseluruhan saya rasa kereta ni dia adalah sebuah kereta dengan skor yang 7.25/10. Setuju ke tak setuju, tulis komen kat bawah. Okey, sampai situ je video kita kali ni. Kalau boleh tolong saya sikit tekan butang like, tekan butang kongsi dan kawan-kawan, dan macam biasa tekan butang subscribe. Bantu saya dapat 100,000 subscriber. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.